I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Oke guys, di video kali ini saya dan geng saya yang lain akan membahaskan dengan lebih terperinci dengan satu mission yang sangat penting dalam penghasilan perabot berasaskan kayu, yaitu benzo. Oke, sedikit pengenalan mengenai mission ini. Mesin ini adalah mesin pertama yang kita akan gunakan untuk menghasilkan kayu gergaji atau panggilan lokal dia kayu beroti atau beruti ataupun papan, dengan membelah-belah kayu pada ketebalan dan besar yang kita inginkan. Oke, saya tidak mau bahas dengan lebih panjang lagi mengenai mesin ini. Kawan-kawan saya akan huraikan lebih lanjut lagi tentang mesin ini, tentang cara pemakaian, penyediaan balak, keselamatan, dan banyak lagi. Oke, lanjut. 2000 years later. SOP sebelum memotong kayu balak. Pertama, pelajar hendaklah memakai PPE yang bersesuaian. Contohnya seperti memakai penutup mulut, memakai kasut yang bertutup, memakai pakaian yang bersesuaian untuk keadaan bengkel, serta memakai penutup muka jika perlu. SOP semasa memotong kayu balak. Pertama, pastikan pelajar membersihkan tempat pemotongan kayu balak sebelum digunakan. Yang kedua, pastikan permukaan kayu balak bersih daripada benda-benda tajam ataupun benda yang tidak diinginkan. SOP selepas memotong kayu balak. Pertama, pastikan pelajar membersihkan kawasan tempat pemotongan kayu balak sebelum meninggalkan bengkel. Yang kedua, pastikan kayu balak yang telah dipotong diletakkan di tempat yang bersesuaian agar tidak menghalang perjalanan. Yang ketiga, pastikan pelajar membersihkan semua peralatan dan juga mesin yang telah digunakan. Contoh-contoh alat yang digunakan dalam pembelahan balak adalah seperti chainsaw, bentol, measuring tape, dan pensel. Ini adalah contoh alatan yang digunakan dalam pembelahan balak. Cara untuk mengendalikan chainsaw ini secara ringkas. Pertama sekali, pastikan safety lever berada dalam keadaan yang terkunci agar rantai ini tidak berpusing ketika chainsaw dihidupkan. Pertama sekali untuk menghidupkan chainsaw ini adalah choker ini perlu diturunkan ke bawah sebanyak sekali dan tali ini akan ditarik untuk menghidupkan chainsaw sepenuhnya. Sekarang saya akan menunjukkan cara full untuk mengendalikan chainsaw ini. Oke, itu saja daripada saya tentang ringkasan untuk mengendalikan chainsaw ini. Sekian dan terima kasih. Pengukuran kayu balak dilakukan adalah untuk mengira isi padu kayu balak, dan peralatan yang digunakan hanya adalah 3, yaitu pita pengukur, pensel, dan juga buku log untuk mencatat data. Ini adalah ilustrasi lukisan bagi pengukuran pokok. Di sini kita ada satu balak yang penuh. Pertama kita akan mengambil ukur lilit bagi top dan juga base, ataupun diameter top dan diameter untuk base. Seterusnya kita akan mengambil panjang pokok balak tersebut ataupun length. Data ini akan dimasukkan ke dalam formula untuk mencari
isi padu balak. Peralatan yang digunakan adalah pita pengukur dan juga pensel. Bagaimana untuk membelah kayu menggunakan chainsaw? Langkah-langkah keselamatan perlu diambil titik berat seperti memakai pakaian yang bersesuaian, seperti helmet, cermin mata, glove tangan, boots, dan baju yang bersesuaian. Seterusnya, cek rantai pada chainsaw cukup diminyak dan pastikan mata chainsaw sentiasa tajam. Seterusnya, buang segala benda-benda keras yang terdapat pada kayu seperti kulit kayu atau benda-benda besi seperti paku. Pastikan kayu diangkat sedikit daripada permukaan lantai agar chainsaw tidak terkena pada lantai. Untuk membuat papan kayu, pemotongan mestilah dimulakan daripada tengah, dari ujung ke ujung, dan teruskan memotong lapisan papan yang seterusnya. Bilangan papan kayu yang dipotong adalah bergantung kepada size dan ketebalan log yang digunakan. Berikut merupakan SOP penggunaan mesin benso sebelum, semasa dan selepas. Sebelum menggunakan mesin benso, hendaklah memastikan keseluruhan mesin benso pada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya, keluarkan semua barang kemas, cincin, jam tangan dan benda yang boleh menyebabkan kemalangan pada diri, serta memakai pakaian yang bersesuaian, perisai muka dan kasut tertutup. Semasa menggunakan mesin benso, hendaklah memakai pakaian yang ditetapkan, muka perisai dan kasut tertutup. Seterusnya, menghidupkan mesin dan tekan butang hijau untuk memulakan mesin yang akan mengambil masa lebih kurang 2 saat untuk mencapai kelajuan penuh, dan kekal fokus dan berhati-hati semasa mengendalikan mesin benso. Semasa mengendalikan mesin benso, kurang-kurangnya 2 orang yang diperlukan. Selepas menggunakan mesin benso, hendaklah menekan butang berhenti merah atau hanya menendang blok kick stop pada dasar enjin dan mesin akan berhenti dalam tempoh 4 saat. Seterusnya, melonggarkan bilah mesin benso agar mudah untuk dibersihkan dan memastikan untuk mematikan switch mesin untuk keselamatan diri. Kita tahu ada banyak jenis benso, tapi pemasangan dia tetap sama. Pertama, masukkan blade tersebut mengelilingi 2 roda di atas dan di bawah, dan pastikan mata tersebut menghadap keluar. Kedua, pastikan mata blade tersebut terkeluar sedikit daripada roda yang bagian di atas. Bila sudah oke, ketatkan sedikit blade tersebut dengan cara memusingkan bolt dan pusingkan roda tersebut supaya blade tidak lari daripada landasan roda. Bila tiada sudah pergerakan maju mundur blade tersebut, ketatkan blade tersebut dengan cara memusingkan bolt di belakang. Ketatkan blade sehingga betul-betul tegang. Bagi memastikan blade itu betul-betul tegang, kita buat dengan cara ini. Bila semuanya selesai, tutup mesin tersebut untuk melindunginya dan kini boleh mula untuk melakukan pekerjaan pemotongan kayu. Saya akan menerangkan tentang mata gergaji benso. Yang pertama adalah ada 3 jenis mata gergaji benso yang utama. Yang pertama adalah jenis regular ataupun biasa. Yang kedua adalah hook dan yang ketiga adalah skip. Mata gergaji regular ini sesuai untuk memotong bahan yang nipis dengan kemasan yang halus. Mata gergaji hook pula sesuai digunakan ketika membuat potongan dengan lebih cepat, lebih lama, dan potongan yang kasar. Penggunaan mata gergaji skip ini pula dapat mengurangkan risiko penyemprotan terhadap pemotongan kayu yang nipis, logam, dan plastik. Kita mesti memilih TPI yang betul untuk ketebalan yang ingin dipotong. Pemilihan TPI ini merupakan antara aspek yang paling penting dalam membuat pemilihan pisau gergaji. Inilah
Bilah benso merupakan satu gegelung besi yang berterusan dan mempunyai gigi di tepi besi. Benso digunakan untuk memotong kayu, balak, dan juga keping-kepingan kerja kayu. Bilah benso ini melekat pada dua roda di dalam mesin yang diputar oleh motor benso. Jikalau mata gergaji benso tumpul ataupun rosak, ini merupakan cara-cara untuk menggantikan bilah benso tersebut. Anda hanya memerlukan dua peralatan, yaitu glove tangan dan juga Allen wrench. Mula-mula sebagai langkah berjaga-jaga, Anda perlu menggunakan glove tangan dan mematikan switch utama benso. Kedua, buka kedua pintu kabinet dan lepaskan tegangan bilah. Roda dari atas akan menurun dan bilah akan longgar. Ketiga, dengan menggunakan Allen wrench, Anda perlu melonggarkan leveling screw yang berada di depan meja gergaji. Keempat, buka penutup bilah dan keluarkan bilah tersebut. Kelima, posisikan bilah baru dengan mata gergaji menunjuk ke arah bawah dan hadapan. Pastikan Anda meletakkan bilah tersebut di atas dan bawah roda di dalam kabinet. Kemudian tutup kembali penutup bilah dan pasang semula leveling screw. Pusingkan tuas untuk kembali menegangkan bilah benso. Dan akhir sekali, tutup kembali dua pintu kabinet benso tersebut. Seterusnya adalah pemilihan jenis kayu dalam proses pemesanan. Untuk pemilihan kayu, step yang pertama adalah mengenal pasti spesies kayu, rupa bentuk kayu, saiz kayu, dan kecacatan yang terdapat dalam kayu itu. Memastikan juga kayu yang dipilih tidak ada kecacatan yang banyak yang dapat menghindar dalam proses pemotongan. Rupa bentuk kayu mestilah lurus supaya bila kayu itu diletak ke mesin pemotongan, kayu itu senang dipotong dan juga mendapat output kayu yang banyak dan tidak membazir. Hai, saya Gilmar Minggil dan saya akan menerangkan 3 jenis sewing patterns yaitu backsewn, quarter sewn, dan juga rib sewn. Di paparan skrin Anda menunjukkan butiran-butiran ketiga-tiga jenis sewing patterns tersebut. Beza di antara ketiga-tiga sewing patterns tersebut adalah dari sudut mereka dipotong. Seperti contoh kalau backsewn, dia memotong secara terus dari pelbagai sudut. Kalau quarter sewn, dia memotong dalam sudut 90 darjah. Dan manakala rib sewn, dia dipotong dalam sudut 45 darjah. Seterusnya, melihat di paparan Anda, ia menunjukkan beberapa kebaikan dan juga keburukan sewing patterns ini. Kalau dari segi harga, ketiga-tiga sewing patterns tersebut, kalau backsewn dia murah dan rib sewn dia mahal, dan paling termahal antara semua sewing patterns adalah quarter sewn. Ini adalah kerana sudut yang mereka dipotong. Dan keburukan lain juga seperti backsewn, dia boleh mengakibatkan pengecutan, pemengkolkan, dan juga pelenturan pada kayu. Quarter sewn hanya boleh beberapa spesies saja yang melakukan quarter sewn. Dan rib sewn dia menghasilkan banyak pemaziran kayu. Sama juga seperti quarter sewn. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat mengenai proses debaking. Proses debaking adalah salah satu proses mengupas kulit kayu daripada kayu. Tujuan proses ini dilakukan adalah untuk membantu mempercepatkan proses pengeringan kayu. Proses debaking ini terdapat dua kaedah, yaitu menggunakan mesin dan secara manual. Menggunakan mesin dilakukan dalam bidang perindustrian untuk menghasilkan papan lapis dan bahan-bahan komposit kayu. Selain itu, kaedah manual adalah salah satu proses menggunakan tangan, dan ia tidak praktikal digunakan kerana memakan waktu yang sangat lama dan tidak sesuai untuk jumlah kayu yang sangat besar. Oke, di sini saya akan sertakan video pendek mengenai dua kaedah tersebut. My parking stud and with the bevel down. That's come along. Start working off there. Sekian untuk perkongsian maklumat saya. Sekian, terima kasih. Dan kawan-kawan semua, hari ini saya akan mengkongsikan pengetahuan tentang cara memotong balak kepada saiz yang diingini dengan menggunakan benso. Selepas proses pengupasan,
kulit kayu disiapkan, balak-balak tersebut akan menghantarkan kepada bengkel kayu dan bersediakan untuk dipotong oleh benso. Dalam kaedah pemotongan balak tersebut, biasanya 2 atau 3 orang pekerja diperlukan. Satu orang pekerja berdiri di depan benso untuk menolak balak ke arah mata gergaji benso, manakala satu orang lagi pekerja berdiri di seberangnya untuk sambut balak itu. Semasa menolak kayu ke arah benso, penolakan perlu dijalankan secara perlahan supaya tidak menghakis dan merosakkan mata gergaji. Pada masa itu, pekerja yang berdiri bertetangannya perlu menerima dan sambut balak tersebut dan tidak menarik dengan kuat. Semasa balak dipotong sampai akhir hujungnya, pekerja yang berdiri bertetangannya perlu menarik balak tersebut dengan perlahan untuk menyiapkan kerja pemotongan ini. Terima kasih. Cara-cara membuat lily pad. Yang pertama, sebuah balak disediakan daripada ketebalan yang cukup besar. Seterusnya, balak tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu dengan membuang semua kulit dan dahan yang tidak diingini. Kemudian, balak tersebut akan dibelah kepada 2 bahagian menggunakan chainsaw. Proses penyediaan lily pad akan dilakukan dengan menggunakan benso, di mana selepas balak dibelah menggunakan chainsaw, balak tersebut akan diletakkan di atas benso bagi tujuan pemotongan sisi balak tersebut. Akhir sekali, selepas lily pad telah dilakukan, maka penyediaan pellet mengikut ketebalan yang diingini boleh diteruskan. Lily pad merupakan potongan yang dikenakan terhadap tepi balak untuk menstabilkan pemotongan yang seterusnya. Hello, saya Sean dan saya akan membentangkan pada bahagian penyimpanan kayu. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan cara dan tempat penyimpanan kayu. Bagi memudahkan, saya akan menunjukkan 2 jenis gambar. Gambar pertama menunjukkan bagi tempat penyimpanan kayu, yaitu haruslah bersih dan di dalam stor. Kebersihan haruslah diutamakan kerana jika berhabuk boleh menyebabkan kelinciran lantai yang boleh menyebabkan kemalangan. Gambar kedua menunjukkan papan disusun bertingkat dari papan yang baru dipotong. Ianya untuk bagi memberi papan tersebut mengalami pengecutan ataupun lebih dikenali shrinkage yang disebabkan oleh kandungan kelembapan. Ini adalah sampel balak yang kita guna. Yang first kita ukur adalah diameter pangkal sama panjang balak dan diameter hujung. Dalam pengiraan volume kayu, kami telah menggunakan formula volume area of base tambah area of top bagi 2 darab dengan panjang, yaitu area of base boleh diperolehi dengan menggunakan formula pi diameter kuasa 2 bagi 4 area base dan area top. Dan diameter ini boleh dikira melalui diameter base dan juga diameter top. Oke, ini adalah contoh nilai diameter base, diameter top dan juga panjang. Dan jika di apply dalam formula, dia akan seperti
dan nilai keseluruhan untuk ini adalah 0.166 cube meter cube. Dan dalam proyek ini kami telah menggunakan 13 sampel kayu bulat, dan kami telah memperolehi padu kayu 6905.2744 meter padu. Sebelum membersihkan mesin benso tersebut, pastikan mata gergaji benso telah berhenti sepenuhnya, dan pastikan tidak ada lagi pelajar yang menggunakan mesin tersebut. Seterusnya, bersihkan serpihan kayu menggunakan blower untuk meniup habuk kayu dan serpihan kayu lain daripada mata blade benso. Setelah itu, tutup roda gergaji tersebut dengan baik, kemudian membersihkan habuk di sekitar mesin tersebut. Sapu menggunakan penyapu dan penyedok, dan membuang habuk di tempat yang disediakan. Akhir sekali, pastikan semua peralatan dan mesin di dalam bengkel berada dalam keadaan yang ditetapkan, bersih, dan selamat digunakan oleh orang lain.